Cara basuh dan tanam uri. Cara basuh dan tanam uri ni lagut ni. Apabila doktor buat mari uri tu, okey basuh. Basuh dengan air biasalah. Basuh biar bersih darah tu, biar tinggal uri dia saja, kulit uri dia saja. Ambillah hasil keping ko, hasil keping ni, hasil keping, hasil gelogo ko tabur sikit, ambil garis sikit ko, tabur sikit. Rosemary ko, tabur sikit. Okey, lepas tu bubuh, letak dalam satu bekas yang cepat repuk. Macam paper bag gitu deh, paper bag kertas, beg kertas tu ko. Nah, balut-balut ataupun surat khabar ko, okey tanam. Tanamlah, simpan kerana dia tu sebahagian daripada manusia, maka mesti dihormati. Kena hormat benda tu kerana dia sebahagian daripada anggota manusia. Maka Tuhan kata walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan keturunan anak Adam dengan cara ketika hidup dan mati. Dan semua anggota dia disunat ke tanah. Anggota tubuh dia kalau cabut, misalnya orang kena kerak ke gabung, sunat di tanah. Nah, sunat di tanah, jangan tak muliakan dia. Cuma ada orang-orang tua dulu kata tanah tempat yang sesuai lah. Tanah dekat-dekat masjid ke, tanah dekat pondok. Supaya apa? Supaya anak tu akan mengikut uri tu. Nama jadi rajin pergi pondok, rajin mengaji. Hak tu tak wajib lah. Cuma di tanah sahaja. Tu cara Pak. Boleh kau dak buat kahwin ada tulisan jawi dan ada doa pengantin, boleh. Tak ada masalah apa. Boleh buatlah. Kerana apa? Kerana biasa tu, tapi moleknya jangan ada. Kalau ada hadis pun hadis kok Melayu gitu. Jangan sebut perkataan Muhammad, jangan sebut assalamualaikum, jangan sebut kalimah Allah wa rahmatullah tu, jangan perkataan Allah. Sebab apa? Sebab biasa kat kahwin ni orang akan lempar ke tuhuk, maka jadi kau haram pula. Tetapi semata-mata buat tu hukum dia tak ada masalah apa, makruh sahaja. Cuma kalau orang tu tidak hormat, tu dosa dia lah. Sebab itulah molek jangan ada kalimah Allah ataupun Muhammad. Tulis bahasa Melayu saja. Kalau doa tulis bahasa Melayu, gitu saja. Apakah yang perlu dilakukan oleh ibu selepas lahirkan anak? Seperti mandi atau sebagainya. Orang lepas pada beranak, mandilah. Mandi hadah dah. Mandi hadah. Iaitu mandi wajib, mandi wiladah. Mandi saja aku mandi wiladah kerana Allah Ta'ala. Orang lepas pada beranak, wajib dia kena mandi wiladah. Kalau tak tubik darah lah. Kalau tubik darah, lagu tu lah. Kena jaga kebersihan sikit. Kena jaga kebersihan. Darah-darah tu kena jaga. Kalau ada nifas, tak perlu lagi mandi wiladah. Tak perlu lagi mandi wiladah. Mandi akhir sekali dengan nifas tu. Mandi biasa dan jaga kebersihan. Kerana ketika di dalam pantai, wanita tu dalam kotor. Maka jin dan iblis suka menghampiri benda-benda kotor. Maka sentiasa jaga kebersihan diri. Lagu tu. Betul kau dak wang milik suami itu milik isteri? Dak juga. Cuma ulama kata di dalam harta suami itu ada nafkah. Kalau dah dia beri dah nafkah, maka isteri tanya ataupun cari, duit ada berapa lagi? Tak perlu dah sebab suami dah beri dah nafkah. Tetapi kalau suami tak beri nafkah, ada hak isteri dalam duit suami tu untuk nafkah sahaja dah. Selain daripada tu tak boleh tanya harta suami, harta gapo dia. Sebab itulah makruh kita orang lelaki kena sembunyi ke 3 perkara. Salah satunya harta kita daripada orang lain. Lebih-lebih lagi kepada isteri kita. Kerana kalau banyak dia akan tuntut lebih. Kalau sedikit dia akan hina kita. Maka kita jangan beritahu harta kita berapa, kita hanya beri nafkah kepada dia. Begitu juga harta suami
Suami tak berada berhak nak tanya harta isteri. Harta dia. Nah, tak ada masalah. Tetapi cekaklah susu. Nak beritahu pun tak ada masalah. Nah, cuma biasa benda tak ada hak. Maka suami pun tak usah busy body tanya. Isteri pun tak usah busy body tanya harta suami. Nah, tetapi ada bab suami kena tahu. Nah, seperti isteri, cara bergaul dia keluar dengan siapa, isteri suami kena tahu. Tapi isteri tak ada hak nak tanya, nak cek handset suami. Tak boleh nak cek handset suami. Nak cek handset suami kau nak gapo, tak ada hak langsung bagi isteri. Kerana apa? Bukan kerja dia. Nah. Zikir untuk anak-anak supaya jadi baik dan lembut hati. Ni ibu kena buat nah. Ibu ni doa dia mustajab. Jadi malam-malam ketika tidur ke anak-anak daripada kecil lagi, nah, ketika anak kita tidur kita baca lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Baca sampai habis ayat tu, maka siuk di hidung dia. Siuk di hidung anak kita ketika dia tidur, siuk ketika dia seduk udara dah. Biar kita siuk tu, maka dia pun seduk udara biar masuk ke otak dia. Baca alam nasyrah tak atas dahi dia. Selalu main di telinga dia ni. Ni telinga dia ni, ujung telinga dia ni main. Anak kita daripada kecil lagi. Biarlah kita nampak manja, ajar anak kita main di telinga dia ni. Main gini. Molek untuk dia. Ajar dia ketika ibu mengandung, ajar makan buah tamar. Anak tu jadi jujur, jadi dengar kata. Jangan marah, jangan supuh kepada dia. Doa. Kalau kita nak marah, ya Allah lembutkanlah hati anak hamba. Ya Allah mudah-mudahan lembutlah hati kamu. Nama gitu dah. Doa lagu tu. Nyanyi ketika dalam tanda apa hukum dia? Makruh hukum dia. Tidak haram, makruh hukum dia. Budak-budak tu asal kira lah. Bagaimana dikatakan dengan nikah khitbah? Hamba tak ingat dah nikah khitbah ni. Nikah gantung kau gapo dia, hamba tak ingat dah. Ya ada istilah lah ni, nikah moden ni, nikah macam-macam lah. Istilah-istilah moden yang wujud di dalam kitab-kitab fiqh. Hamba tak ingat dah nikah khitbah ni gapo dia. Tak silap hamba nikah gantung. Nikah gantung maksud. Apakah amalan kuat hafalan? Banyak ke makan amalan benda-benda sunnah. Dan makan benda-benda manis, jangan makan benda masak. Paling molek sekali puasa dan tahajud. Selalu kuat ke sujud kepada Allah, merayu dengan Allah supaya Allah Taala beri kekuatan hafalan. Kita niat puasa qada, lepas pada tu kita tak puasa. Kita niat dah, lepas tu kita tak si puasa. Wajib kena imsak ke tak? Kena tahan tak? Batal dalam puasa. Imsak ni wajib pada bulan Ramadan saja kerana nak hormat bulan puasa. Orang puasa berlakon. Hak batal pun kena berlakon-berlakon macam puasa. Tapi selain daripada bulan puasa, orang tak puasa, maka tidak ada istilah puasa. Tak perlulah imsak. Istiqamah dalam proses perubahan. Gini, kita nak berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan, kita kena ikut perubahan tu. Kita nak jadi orang pandai, kita kena pergi tempat belajar. Tinggal ke tempat tak belajar. Kita nak jadi orang baik, tinggal orang tak baik, saing orang baik. Tak boleh kita nak istiqamah tetapi kita tak tukar, saing-saing kita tak tukar, pakaian kita tak tukar, cara hidup kita tak tukar. Macam mana nak istiqamah? Dalam satu hadis Nabi kata tidak dipanggil bertaubat seseorang yang masih tak tukar pakaian dia, tak tukar kawan-kawan dia, tak tukar tempat dia, tak tukar. Maka nak jadi taubat betul-betul, nak berubah kepada istiqamah kepada benda molek, tukar semua benda tu. Cara nak didik hati supaya redha dengan tujuan. Gi dengan nasihat daripada orang-orang arif billah. Gi dengan nasihat daripada orang yang bercakap melalui hati. Maka kita akan jadi redha dengan Allah. Bukan dengan nasihat daripada orang yang keluar daripada mulut sahaja. Kita dengar supaya hati kita ni terdidik. Baca Al-Quran
selawat kepada Nabi, berdoa kepada Allah. Apa hukum solat Jumaat zaman PKP? Ini jatuh hukum wajib seperti bukan musim wabak. Hamba tak tahu ni. Musim PKP ni orang tak boleh pergi semaya Jumaat, tak boleh pergi. Nak kata lagu mana dah. Maka semaya Zuhur lah dia. Cuma molek tunggu biar orang klik Jumaat dulu baru semaya Zuhur. Apakah sah nikah berlainan akidah? Kafir seorang, Islam seorang? Tak sah lah. Hukum dia kalau lah wanita itu Islam, lelaki itu kafir, tak sah. Tetapi kalau lelaki itu Islam, wanita tu ahlul kitab, tu sah. Tetapi payah nak jumpa dah lah ni lah. Apa maksud Hizbul Bahar? Hizbul Bahar ni satu wirid yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hasan Asy-Syazuli. Hizib ini ada perkataan bahru. Wa bahrud dunya wa bahrul akhirah. Laut dunia, laut akhirat. Maka hizib ni dipanggil Hizib Bahar. Hizib Bahar ni cerita dia ketika Abu Hasan Syazili naik satu kapal, tiba-tiba kapal tu berhenti, dipukul ombak gapo dia. Maka diilhamkan kepada Allah satu wirid dipanggil Hizbul Bahar. Kerana diilham ketika di laut, maka wirid ini untuk keselamatan. Hizbul Bahar sempena diilhamkan ketika dia di laut. Adakah kita dikira putus hubungan, kita tidak berkahwin dengan orang suka ribah, suka mengopak? Tidak. Dalam Al-Quran pun kata, jangan kamu duduk dengan orang yang bercakap benda-benda yang tidak comel. Sehingga dia menukar tajuk ila hadisin ghairih, sehingga dia kecek kepada perbualan yang lain. Jangan kamu duduk dengar orang duduk kecek benda mengarut, sehingga dia tukar kepada percakapan yang lain, kita molek. Kalau kita tinggal dia kerana dia cakap ribah, hukum dia bukan memutuskan silaturahim, tetapi hukum dia menjauhi daripada maksiat. Cana nak berubat daripada penyakit waswas? Hamba jawab dah hari tu, kul amantu billah. Kata amantu billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Amantu billah, amantu billahi wa rasulihi, baca gitu. Baca Allah buat gitu. Lepas tu kalau was-was ke apa dia pun jangan buat. Kalau takbir akad tangan sekali lah. Sah tak sah kita akad takbir banyak pun tak sah juga. Akad takbir sekali saja, lepas tu semaya. Ambil air semaya sekali saja, tak sedap cara 3 kali, nak hilangkan was-was dulu. Lepas pada kita siar was-was baru boleh buat 3 kali. Akikah ni sunat kita masuk dan sunat kita bahagi ke? Bagi ke kepada orang makan. Tu sunat lagu tu. Daging ekah kita masuk dan kita sedekah ke kepada orang lain. Adakah tanda amal ibadat tidak diterima? Kadang-kadang tak ada tanda, kadang-kadang ada tanda. Natijah dia. Kelik ke Mekah, perangai tidak berubah. Ni ada ulama kata tidak ada terima tak diterima amalan umrah itu ataupun haji itu. Kerana haji dan umrah yang diterima menyebabkan orang jadi baik. Nabi kata sembahyang mencegah fahsyah dan mungkar. Tiba-tiba orang ni sembahyang jemaah tetapi masih mengumpat, masih gapo, macam tanda ibadat tak terima. Tapi tak semestinya. Tak sudut katalah ibadat orang tak terima. Yang penting kita kata ibadat kita tak diterima. Ibadat orang kita kata Allah Ta'ala terima ibadat orang. Ibadat kita saja yang kotor, yang ada masalah. Adakah salah wanita itu jika dia dah tutup pudah tapi dia tetap jadi mangsa rogo? Tak dosa alik dia lah. Dah dia tutup dah. Tetapi kalau dia pakai ketat, kena rogo kat orang, dua-dua dosa. Hak rogo tu memang tetap dosa dah. Dia tak tutup aurat pula dosa. Tapi dah tutup aurat dah, tapi kena rogo juga. Tak dosa alik dia. Dah rogo itulah salahnya. Tapi ingat jaminan Tuhan. Ingat jaminan Tuhan. Tuhan kata kalau kamu pakai yang menutup aurat betul-betul,
Jangan kita menurut sengkok kita tutup aurat dah. Pakai telekung, baju ketak lagu ni apa semua. Jalan menggondo, kecek gelenyar, TikTok apa semua. Tiba-tiba dirogo dia kata saya tutup aurat. Tutup aurat berapa dia lagu tu. Tapi kalau tutup aurat betul, pakai podoh, pakai gab dia apa semua. Duduk senyap tak bergaul dengan lelaki, tiba-tiba dirogo, Tuhan jamin. Tuhan royak kalau mu tutup aurat betul-betul, kita ngaji dah dulu. Fala yu'zain, kamu tidak akan disakiti, dikhianati oleh orang. Jangan lupa itu janji Tuhan. Jangan buat andaya-andaya yang tidak masuk akal dengan ayat Quran, janji daripada Allah. Macam mana kita bertegah dan pedah dalam setelah melihat kebatilan gini. Di dalam nak mencegah kemungkaran. Ada dengan cara halus, ada dengan cara kerah. Kerah sesuai dengan keadaan dia. Tidak melampau sangatlah. Lagu tu. Tak apa tujuan untuk melarang kemungkaran. Imam tak baca Fatihah betul, tiba-tiba makmum ikut juga batal. Makmum pun batal. Tak tegar, tak mufarakah, batal habis. Semaya sunat berjemaah dengan semaya fardu berjemaah, beza dia 70 kali ganda. Hukum isteri berlakon capu laki puai. Bukan kata berlakon, tak berlakon pun. Tu orang duk kerja, duk bergaul, dia tak berlakon tu, duk jauh kapu bersentuh berdosa supaya tolong. Tak syarat berlakon. Duk kerja, duduk ngaji sekolah atas nama ngaji, atas nama belajar, duk sentuh tino jatuh supaya tolong. Tak syarat berlakon. Dosa supaya tolong. Boleh kodok kita dia sebab nak balas di akhirat. Boleh masalah dia, tapi tu dipanggil dendam. Dendam ni hati kita masih belum bersih, masih ada perasaan dendam, ingin keburukan kepada saudara muslim. Yang afdalnya hati yang bersih memaafkan dia. Kalau kita nak marah, ada hak ke tak? Ada hak dah dia mengata kita, tetapi masih tidak bersih orang kata nah. Hukum minum makan pada ayat bekas ada tulisan ayat Quran. Tu kadang-kadang orang buat berubah nah. Ambil kelebihan, ambil berkat dengan ayat Quran, dibubuh air, diminum dengan bekas ayat yang ditulis ayat Al-Quran. Boleh hukumnya, tak ada masalah apa. Hukum jadi imam solat fardu apabila orang kampung suruh kita jadi tu imam. Kita tak layak jadi tu imam. Bolehlah sekadar kita, jangan mungkin jadi sopong dengan mufti tok qadi. Cara kita lah baca hak rukun betul. Okey beres, tak ada masalah apa. Ni. Dia kata macam mana jika masalah ada orang ni dia tak pandai dalam bergaul. Ni masalah jugalah. Ni perlu belajar. Kadang-kadang ada orang dia ni tidak ada pendedahan dalam bergaul, ataupun dia tidak diajar oleh ibu ataupun keluarga dia cara bergaul yang sesuai nah. Seperti kata cara bercakap, suka buat body shaming gitu, buat ketawa, mana suka perli orang lah macam-macam, buat muka lah, buat gapo dia. Tu kena ajarlah. Kena ajar. Kena beritahu kepada dia perbuatan awak ni tak molek. Awak ketawa ke tubuh orang, muka orang, kau gapo dia, gerak ke orang, cara orang, kau benda ni berdosa. Awak rasa benda ni main-main, tetapi orang ni terasa hati, awak akan masuk neraka dengan sebab perbuatan tu. Jadi lama-lama dia akan sedar, dia akan baiki diri dia. Tak ada masalah benda lagu tu. Ingat setiap orang tu ada kelemahan. Kadang-kadang kita apabila bergaul ko, kadang-kadang masyarakat dalam pejabat ko gapo dia, kadang-kadang kita tak terasa terlalu rapat dengan dia dalam pejabat ko gapo, kita perli dia, kita kecek. Biasa kawan-kawan kadang-kadang dia terasa, tetapi kena jaga.
Jangan buat benda itu jadi macam excuse lah. Saya memang mulut saya lagu tu cara dia. Benda sikit pun dah terasa dah. Jangan kata lagu tu. Kadang-kadang manusia ni tak sama dengan kita. Ingat. Nah, tetapi kalau kita bercakap molek dah tiba-tiba dia terasa hati tu tidak salah halik kita. Tapi kalau kita bercakap sindir ke apa menyebabkan sakit hati tu salah halik kita. Kena mengakulah kesilapan kita. Maaflah saya terlepas cakap saya gini tu lebih baik. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.